Salam sejahtera yang dihormati pesara kita Puan Dayang Zuhaizah, Abang Abdul Wahab dan rakan kuliah sekalian. Dan ahli kumpulan kita terdiri pada saya sendiri, Philip Abeng, anak Mitchell Nyalipan, Debbie Timawetli, Jacqueline Ukino Ani, Jessica anak Dinau, dan Zaliza Fazira Pedrik Bani. Dan tajuk tugasan kumpulan kita bagi subjek SCC 3143 iaitu kemahiran komunikasi kepengurusan ialah berkenaan dengan isu yang berlaku di tempat kerja. Dan skop pembincangan terbagi kepada yang pertama pengenalan, kedua isu yang berlaku di dalam organisasi, yang tiga model komunikasi kepengurusan, dan yang keempat kemahiran komunikasi kepengurusan, dan yang kelima proses dan strategi komunikasi kepengurusan, dan juga yang keenam kesimpulannya. Okey. Saya sendiri pada kali ini akan menjelaskan berkenaan dengan pengenalan kepada tajuk ataupun tugasan yang kita buat. Dan seperti mana kita sedia maklum, matlamat Malaysia sejak mencapai status negara membangun pada awal tahun 90-an bukan sahaja ingin maju dalam bidang ekonomi, tetapi turut maju juga dalam pengurusan dalam sesebuah organisasi. Kalau kita dengar dahulu banyak organisasi dan agensi kerajaan, namun pada hari ini dapat dilihat tumbuhnya organisasi swasta dan badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO. Dalam sebuah organisasi, keperluan kepada sistem pengurusan sangatlah penting bagi memastikan pembangunan atau kejayaan sebuah organisasi tersebut. Oleh yang demikian, kerajaan telah mewujudkan satu dasar, iaitu Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporated pada tahun 1983. Dan objektif utama dasar ini dibuat adalah bertujuan untuk mewujudkan satu kerjasama erat dan berkesan antara pihak sektor awam dan sektor swasta dalam membantu menjayakan pembangunan negara. Dan kemunculan model ekonomi baru dengan pengurusan pada abad ke-21 sangat banyak perbezaan, terutama sekali dari segi sumber manusia dan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan berterusan. Tambahan pula, Malaysia telah mengalami revolusi industri 4.0 yang sangat pentingkan penggunaan teknologi termasuklah dalam bidang pengurusan. Menurut Murray 1986, pengurusan adalah satu badan yang menyelaras tenaga manusia dalam pencapaian matlamat yang bersifat kelompok. Jadi, semua manusia perlulah berinteraksi antara satu sama yang lain untuk kepentingan organisasi berkenaan. Dan dalam tugasan kita ini ditekankan isu-isu yang berlaku dalam organisasi, yaitu tentang kemahiran kepengurusan komunikasi yang digunakan untuk mengatasi isu di dalam organisasi dan proses dan strategi komunikasi pengurusan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang berlaku. Selain itu, dalam tugas ia juga turut dan harus dikaitkan dengan model komunikasi kepengurusan. Maka yang seterusnya saya serahkan pada rakan sekalian lain. Terima kasih. Terima kasih Philip. Seterusnya saya Zaliza Fazira Pedrik Bani, nomor metrik 266812 akan membentangkan 2.0 yaitu isu-isu yang berlaku di dalam organisasi. Pertama, tekanan kerja atau stres. Tekanan kerja memberi dua kesan, yaitu kesan positif yang dipanggil stres yang mendorong tingkah laku positif di dalam pekerjaan, dan negatif yang dikenali sebagai distress, tekanan yang melampau dan merosakkan gaya hidup seseorang menurut Haryati Kamarudin 2013. Contohnya, dalam satu kajian yang dijalankan oleh Nur Izzati Muhammad, Azman Ismail, M. Syahrir Azwan, dan Solihin Ahmad 2015, tekanan kerja boleh disebabkan oleh beberapa perkara, yaitu konflik peranan, kekaburan peranan, dan bebanan peranan yang menyebabkan faktor kesihatan terjejas terhadap 142 anggota polis di Ibu Pejabat Kontijen Polis di Semenanjung Malaysia, dan dapatan kajian mendapati ketiga-tiga tekanan kerja berkenaan menyebabkan kesihatan bekerja. Seterusnya yang kedua ialah perubahan teknologi dan ICT. Teknologi dimajukan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kehidupan manusia yang meliputi aspek kegiatan individu dan kegiatan kemasyarakatan menurut C.W. Jasimah dan Osman Bakar ND. Perubahan teknologi dan ICT ini adalah satu keadaan yang positif, namun ia menjadi satu isu terutama terhadap kualiti pekerja yang dapat mengurangkan produktiviti kerja di mana semua pengeluaran telah menggunakan mesin dan robot yang canggih. Limitasi terhadap pengetahuan penggunaan teknologi dan ICT turut berlaku dalam kalangan pekerja, terutama bagi pekerja-pekerja yang lama yang menganggap teknologi dan ICT merumitkan pekerja.
mengubah corak kerja mereka, dan pekerja terpaksa bekerja di luar waktu pejabat dan terpaksa bekerja lebih masa walaupun pada waktu cuti. Seterusnya yang ketiga adalah kepimpinan. Kepimpinan bermaksud individu yang mempunyai kuasa dan memerintah dan berkuasa terhadap sistem sosial masyarakat menurut Adillah Hasim 2013. Tugas seorang pemimpin adalah membangunkan keupayaan strategik sesebuah organisasi, merealisasikan perubahan, dan mengembleng sumber dan termasuklah sumber manusia ke arah hal tuju organisasi. Terdapat beberapa isu yang berlaku dalam kepimpinan, antaranya ialah gaya kepimpinan, isu tentang integriti dan kompetensi dalam kepimpinan, serta kemahiran menyelesaikan masalah. Isu dalam organisasi juga turut berlaku apabila wanita menjadi pemimpin organisasi. Hal ini kerana wanita dianggap lemah dan tidak boleh memimpin sesebuah organisasi seperti lelaki, dan jika terdapat kalangan wanita yang menjadi pemimpin, persepsi dan reaksi pekerja terutama dalam kalangan lelaki akan berbeza jika dalam kalangan lelaki yang menjadi pemimpin. Sekian daripada saya, terima kasih. Nama Jessica Anadinau, nomor metrik 266908 dari Pusat Miri. Untuk tugasan ini, saya akan membentangkan bahagian 3.0 iaitu model komunikasi kepengurusan. Dalam poin ini ada 3 poin iaitu 3.1 model motivasi hygiene, 3.2 model penerimaan teknologi TAM, 3.3 model kepimpinan situasional. Dalam 3.1 model motivasi hygiene, model ini dikenalkan oleh Hertzberg pada tahun 1959. Dalam kajian ini, Hertzberg telah mengemukakan 2 elemen penting dalam meningkatkan motivasi individu. Dalam meningkatkan motivasi individu pekerja di dalam sesebuah organisasi. Elemen pertama iaitu adalah faktor luaran yang dipanggil hygiene factor. Yang ini dia meliputi faktor-faktor luaran seperti polisi tempat kerja, pengurusan pentadbiran, suasana kerja, gaji dan juga tekanan yang diterima oleh pekerja. Elemen yang kedua ialah motivation factor, iaitu meliputi prestasi pekerja, tanggungjawab yang dipikul oleh pekerja, kenaikan pangkat, pengiktirafan daripada majikan dan juga tugasan mencabar. Yang ini diambil daripada Alia Yashak pada tahun 2020. Lepas tu 3.2 model penerimaan teknologi TAM. Dalam model penerimaan teknologi TAM ini merupakan salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan tentang penerimaan teknologi dan juga sistem maklumat. Yang ini dipelopori oleh Davis pada tahun 1989. Model ini merupakan satu model yang popular dalam meramal penggunaan dan juga penerimaan sistem teknologi maklumat. Info ini diambil dari Priyanka Surendran pada tahun 2012. Dalam model ini juga ia memberi penekanan terhadap penggunaan teknologi baru dan tahap penerimaan sistem. Lepas tu 3.3 model kepimpinan situasional. Model ini adalah satu gaya kepimpinan yang dibangunkan oleh Hasse dan juga Blanchard. Dalam model ini, ia mengetengahkan kepada gaya pengurusan seorang pemimpin di dalam sesebuah organisasi yang bergantung kepada situasi dan juga pekerja yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Ada 3 perkara yang digariskan dalam teori inilah, iaitu yang pertama, kadar bimbingan dan juga arahan yang diberikan oleh pemimpin. Yang kedua, tingkat emosi yang disediakan oleh pemimpin. Yang ketiga, tahap kesediaan yang ditunjukkan ketika melaksanakan tugas, fungsi dan juga tujuan tertentu. Peranan pemimpin sangat penting dalam pendekatan ini. Lepas tu pemimpin juga harus menjadi fleksibel apabila berhadapan dengan sesuatu situasi. Itu terdapat 4 jenis. Yang pertama, mengarah apabila memerlukan penguasaan penyediaan ketika melaksanakan tugasan baharu ataupun bagi pekerja yang kurang berpengalaman. Yang kedua, membimbing dan menjelaskan tentang pekerjaan tersebut tanpa penguasaan yang ketat. Yang ketiga, memberi sokongan kepada pekerja. Yang keempat, mendelegasi atau memantau segala tindak tanduk pekerja. Itu sahaja. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Dewi Tima Wetley, nomor metrik 266534, pelajar pusat dari Miri.
saya akan membentangkan tentang kemahiran komunikasi kepengurusan. Terdapat 3 kemahiran komunikasi, iaitu kemahiran pembangunan sumber manusia, kemahiran memberi latihan dan juga tunjuk ajar, dan juga kemahiran bersemuka dengan lebih kerap. Yang pertama adalah pembangunan sumber manusia. Pembangunan sumber manusia memainkan peranan yang sangat penting, terutama dalam mengatasi masalah berkaitan dengan pekerja. Pembangunan sumber manusia yang selaras dan juga mempunyai matlamat yang jelas mampu mengelakkan isu berkaitan tekanan kerja dalam sesebuah organisasi. Pihak pengurusan juga perlu menyediakan suasana kerja yang kondusif dan juga selesa untuk pekerja. Hal ini untuk mewujudkan suasana kerja yang harmoni. Pekerja baru juga perlu diberikan latihan dan ilmu yang secukupnya. Hal ini untuk mengelakkan daripada berlaku kerja yang terkendala. Pihak majikan juga perlu mengambil kira peningkatan gaji, fasiliti dan juga bonus. Hal ini untuk mewujudkan dan meningkatkan lagi motivasi dalam diri pekerja sesebuah organisasi tersebut. Seterusnya adalah memberikan latihan dan juga tunjuk ajar. Latihan dan juga tunjuk ajar ini amat penting, terutamanya dalam pengendalian penggunaan mesin elektronik, penulisan dan penghantaran surat yang dilakukan secara elektronik. Hal ini kerana teknologi dan media sekarang ini seringkali mengalami perubahan, dan pihak pengurusan juga perlu menyediakan satu latihan dan tunjuk ajar penggunaan mesin yang berteknologi tinggi. Pihak organisasi juga perlu menyediakan satu jawatan khas, iaitu untuk mengawal dan menyelia para pekerja baru, menyediakan satu panduan dan juga tata cara bagaimana menggunakan jentera atau mesin dalam sesebuah organisasi tersebut. Akhir sekali adalah kemahiran bersemuka dengan lebih kerap. Kemahiran ini merupakan kaedah yang paling berkesan. Menggunakan kaedah ini, kita dapat mengetahui cara percakapan melalui body language dan juga eye contact sesama kaki tangan. Konsep bersemuka ini merupakan berkomunikasi secara lisan, seperti melakukan perjumpaan kecil dan juga mesyuarat dalam sesebuah organisasi. Melalui bersemuka ini, pihak kaki tangan dan juga sesebuah organisasi tersebut dapat mengetahui masalah dan tindakan yang perlu dilakukan. Perjumpaan ataupun mesyuarat dalam sesebuah organisasi yang berlaku dengan lebih kerap dapat mengelakkan perkara seperti salah faham berlaku dalam sebuah organisasi, dan penyampaian maklumat juga dapat menjadi lebih baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Nama saya Jacqueline Aquino Anye, nombor metrik 266565. Seterusnya saya akan membentangkan proses dan strategi komunikasi kepengurusan. Strategi yang pertama ialah strategi audien. Strategi audien atau communicator merupakan dua komponen yang sama kerana menjadi penggerak kepada proses komunikasi. Melalui ini, pengurus boleh menggunakan cara pujukan dengan menyediakan ganjaran seperti kenaikan gaji, pangkat dan menyediakan persekitaran organisasi yang kondusif serta cuti dan bonus kepada pekerja. Hal ini boleh menyebabkan hubungan antara pekerja dan majikan lebih erat dan penting bagi memastikan tiada tekanan di tempat kerja. Poin yang kedua ialah pemilihan saluran media. Pemilihan saluran media ini dibuat atas dasar untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih cepat, ringkas dan dapat menjimatkan kos. Sebagai contoh, penggunaan telefon, mesin faksimili, mesin printer dan fotostat juga penting, dan ciri-ciri keselamatan berkaitan penyimpanan dokumen juga penting untuk diambil kira. Poin yang ketiga ialah strategi komunikator. Pemimpin dan pengurus juga haruslah menganalisis kekuatan dan kelemahan diri dan menggunakan strategi komunikasi yang berkesan sama ada kepada pekerja atau rakan-rakan yang sama jawatan. Penggunaan saluran yang betul dan tepat juga sangat penting untuk memastikan perkara yang ingin disampaikan dengan lebih tepat. Jadi, kesimpulan daripada assignment ini adalah terdapat banyak isu yang berlaku dalam sesebuah organisasi sama ada daripada majikan, pekerja maupun organisasi berkenaan. Setiap isu yang timbul haruslah diselesaikan dengan cara dan teknik yang betul. Setiap individu haruslah bekerja dengan bertanggungjawab
dan menggunakan kemahiran serta strategi yang betul untuk mengatasi isu ini daripada terus berlaku. Jadi sekian saja pembincangan kami. Sekian, terima kasih.